tak siap, mampus kau. Kau tak siap juga hari ni, kau kena dengan aku Silap kau. Kau jangan fikir kau betul pada orang kau. Kau siapkan hari ni juga Alia. Kau buat apa ni weh? Tak nak kacau. Cuba tuang sesuatu dalam air. Tengok. Tengok. Basah ke muka kau? Padan muka. Kau. Jomlah weh, tak layan dia. Kau nak ada besar, Abak? Dah, mana duit kau? Kau nak menipu Kau ingat kita orang tak boleh menipu. Ada pun. Ni baru duit besar. Kau busuk tak apa. Duit kau tak busuk. Dah. Dah. Kau ada duit tak? Kau nak duit lah. Kau ngajar kau. Kau boleh tak jangan kau ajak. Geram aku dengan kau ni lah. Tak belah lah. Mampus. Kau ni. Geram. Lah, nyampah dengan kau ni. Dah lah, jom lah pergi. Malas nak beli dia dah. Buli, tekanan, ketakutan, kemurungan, membawa kemusnahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 1 sekalian. Okey, berdasarkan video yang cikgu tayangkan tadi, cikgu yakin kamu semua sudah mendapatkan gambaran awal tentang topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk kepada pendidikan kesihatan iaitu unit 8 keselamatan dengan subtopiknya ialah bully dan gangsterism. Okey, ini adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah mengetahui maksud membuli, dibuli dan gangsterism. Yang kedua ialah memahami faktor-faktor penyebab perbuatan membuli, dibuli dan gangsterism. Yang ketiga ialah mengaplikasikan kemahiran berkata tidak dan mengelak diri daripada membuli, dibuli dan gangsterism. Dan akhir sekali ialah menilai kesan membuli dan dibuli terhadap diri sendiri dan keluarga. Apakah yang dimaksudkan dengan bully? Okey. Bully ialah serangan daripada satu pihak yang lebih berkuasa dan mangsa ataupun orang yang dibuli tidak melawan atau tiada reaksi untuk membalas serangan. Jadi bully ni terbahagi kepada 3 kategori. Okay, kategori yang pertama ialah bully secara verbal. Okay, iaitu mengejek, mempersendakan dan juga mencemuh. Jadi secara verbal ni boleh dikatakan secara percakapan. Maknanya, buruklah kau, gemuklah kau. Itu adalah contoh bully secara verbal. Okay, yang seterusnya ialah bully secara fizikal. Okay, secara fizikal ni antaranya ialah menolak, mengugut, mengajak untuk bergaduh, memukul dan mencederakan murid yang lain. Maknanya bully fizikal ni terletak pada fizikal lah. Seperti melukakan, mencederakan, menampar, memukul dan sebagainya. Okey, seterusnya yang ketiga ialah bully cyber. Okey, berdasarkan zaman sekarang, zaman teknologi. Jadi bully cyber ni adalah sangat berleluasa seperti yang kita dapat lihat melalui media sosial seperti Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Jadi bully secara cyber ni ialah menyebarkan video atau gambar yang memalukan bertujuan untuk mengaibkan seseorang di media sosial. Okey, itu adalah 3 kategori bully. Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud gangsterism.
Okay, gangsterism ialah kegiatan gangster ataupun kongsi gelap dalam suatu kegiatan jenayah. Jadi biasanya gangsterism ni adalah lebih teruk sedikit berbanding bully. Jadi antara perkara-perkara ataupun perbuatan yang tergolong dalam gangsterism ialah vandalisme, bergaduh, merokok, berjudi, ponting sekolah, mencuri, mencabul dan merogol, dan akhir sekali memeras ugut. Okay, mungkin ada yang tidak memahami maksud vandalisme. Okay, vandalisme ialah perbuatan merosakkan harta awam. Sebagai contoh, kamu melukis di dinding sekolah, menconteng di dinding sekolah, menconteng pada meja, tandas dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh vandalisme. Okay. Jadi memeras ugut pula seperti kita meminta duit daripada junior, itu adalah contoh memeras ugut. Yang lain cikgu rasa kamu dah faham lah maksudnya, seperti merokok, berjudi dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh-contoh bagi bully yang dapat cikgu kumpulkan melalui keratan akhbar secara online. Okey, yang paling menarik perhatian cikgu ialah kita tengok yang sebelah kiri tu, gadis-gadis gangster. Okay. Hanya kerana melemparkan senyuman ke arah sekumpulan gadis, seorang pelajar berusia 15 tahun dibelasah. Jadi dekat sini kita tengok ini adalah contoh-contoh kejadian yang berlaku di sekeliling kita. Okay, jadi kejadian ni berlaku di Malaysia ni, tidak dikira lagi di tempat-tempat lain. Jadi bully ni sebenarnya sangat banyak kes yang telah dikenal pasti, dan juga masih banyak kes yang belum kita ketahui. Jadi kamu semua perlulah berhati-hati, hargailah masa depan kamu semua. Okey, ini adalah punca-punca bagi bully dan gangsterism. Okey, yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya, iaitu rakan sebaya tidak matang ataupun suka mencabar dan provoke. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan provoke? Okey, provoke ni dia lebih mudah difahami, ialah dia suka mencari gaduh. Dia suka membuatkan orang marah dan menarik orang untuk bergaduh. Okey, itu adalah contoh bagi provoke lah. Jadi kamu perlulah bijak untuk memilih rakan-rakan yang baik supaya kamu tidak terikut ataupun tidak terpengaruh dengan budaya bully dan gangsterism. Okey, seterusnya ialah pengaruh media massa. Okey, iaitu adanya tutorial melakukan keganasan. Yang kedua, filem atau drama daripada luar negara dan juga budaya asing. Okey, berdasarkan filem-filem yang boleh kita lihat melalui YouTube, TV, telefon dan sebagainya, kita dapati banyak filem-filem daripada barat yang mengandungi unsur-unsur yang berbahaya, iaitu berkaitan dengan unsur keganasan dan negatif lah. Jadi pelajar-pelajar ni terdedah dengan filem-filem sebegini yang mana tidak elok untuk minda mereka. Jadi mereka juga mungkin terpengaruh sehingga melakukan aksi-aksi dalam filem tersebut di sekolah. Sebagai contoh, bully lah, bully dan gangsterism ni. Jadi kamu semua perlulah mengelakkan diri daripada menonton filem-filem sebegini. Budaya asing ni pula budaya barat juga. Biasanya budaya barat ni dia lebih buruk lah daripada budaya kita. Jadi kita harus mengelakkan pengaruh daripada budaya-budaya asing. Okay, seterusnya ialah sikap pelajar itu sendiri, iaitu kurang berdisiplin, suka berdendam dan inginkan perhatian. Jadi biasanya orang yang suka membuli ni dia kurang disiplin dalam diri. Okay, yang kedua ialah dia suka berdendam. Mungkin ada yang berbuat salah terhadap dia. Kadang-kadang ada orang tu dia tak ada salah pun, tiba-tiba dia dibuli kerana orang yang membuli ni suka berdendam tanpa alasan. Okey, yang ketiga ialah inginkan perhatian. Okey, biasanya orang yang membuli ni dia nak orang notice dia, dia nak orang tengok dia. Jadi maknanya dia inginkan perhatian. Okey, yang keempat ialah pentadbiran sekolah kurang berkesan. Okey, terutamanya daripada badan disiplin. Jadi badan disiplin sekolah perlulah lebih tegas
dalam menguatkan undang-undang ataupun peraturan sekolah supaya pelajar pun takut untuk melakukan kesalahan. Okey, seterusnya ialah kurang kasih sayang. Okey, kurang kasih sayang ni biasanya daripada rumah lah, iaitu daripada ibu bapa dan juga adik-beradik. Okey, biasanya orang yang membuli ni kurang kasih sayang sebab mungkin ibu bapanya sibuk, terlalu sibuk bekerja sehingga anak-anak bebas tanpa pemantauan. Jadi ibu bapa ni dia sibuk sangat bekerja sehingga dia tak tahu apa yang anak dia buat, dengan siapa anak bergaul, apa aktiviti harian anak-anak. Jadi dia tak tahu. Jadi anak-anak ni akan jadi bebas lah dan mudah terpengaruh dengan anasi-anasi luar. Okey, seterusnya kurang didikan agama. Jadi agama ni memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang positif. Okey. Jadi apabila kurangnya didikan agama, pelajar tu akan tidak tahu hukum menyakiti orang lain, iaitu menyakiti orang lain ni adalah perkara yang buruk lah, perkara yang tidak baik. Okey, seterusnya mereka akan gagal untuk membezakan baik dan buruk. Jadi ibu bapa perlulah menerapkan ilmu agama sejak anak-anak kecil lagi supaya mereka dapat membezakan perkara yang baik dan juga buruk. Okey, seterusnya latar belakang masalah emosi. Okey, iaitu masalah keluarga menimbulkan tekanan dan menganggap buli cara untuk melepaskan tekanan. Okey, biasanya anak-anak muda ataupun remaja ni, jika mereka ada masalah di rumah, dia akan mudah stres, dia akan mudah tertekan, maafkan cikgu. Jadi apabila dia tertekan, dia akan menggunakan buli sebagai cara untuk melepaskan tekanan yang dialami di rumah. Jadi dia akan lepaskan kepada rakan-rakan di sekolah dengan cara membuli. Okey, seterusnya ialah masalah dalam keluarga. Okey, biasanya anak-anak ni mungkin ada masalah tersendiri dalam keluarga, terutama dari segi ibu bapa lah. Mungkin ada ibu bapa yang selalu bergaduh, mungkin ibu bapa bercerai, jadi menyebabkan contohlah bergaduh. Jadi apabila ibu bapa bergaduh, mereka kemungkinan akan melepaskan geram mereka terhadap anak-anak. Jadi pelajar-pelajar ataupun anak-anak ni pun akan selalu dimarahi, yang mana boleh menyebabkan berlakunya tekanan. Okey, selalu bergaduh antara adik-beradik. Ini adalah salah satu contoh bagi isu dalam keluarga lah. Okey, jadi selalu bergaduh dengan adik-beradik, dimarah ibu bapa, banyak lagi lah masalah dalam keluarga. Jadi sekiranya kamu mengalami masalah-masalah sebegini, seeloknya kamu berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan nasihat supaya kamu ada orang yang mengetahui masalah yang kamu hadapi. Okey. Jadi pelajar-pelajar sekalian, okey, apakah kesan buli kepada mangsa buli? Okey, yang pertama ialah mendatangkan kecederaan dan yang paling teruk ialah pembunuhan. Yang kedua, kurang keyakinan diri, mangsa mengalami gangguan mental, antisosial dan juga berkemungkinan membunuh diri. Jadi kesan buli ni mendatangkan kesan yang amat buruk lah kepada mangsa. Okey, dia akan kurang keyakinan diri, dia tidak yakin dengan diri sendiri. Okey, dia juga berkemungkinan akan mengalami masalah mental, okey, iaitu kemurungan, okey, kemurungan dan sebagainya lah. Okey, seterusnya dia akan jadi antisosial. Dia akan susah untuk percaya dengan orang-orang di sekeliling dia dan dia akan lebih suka bersendirian. Dan paling teruk, jika dia berasa terlalu tertekan, dia mungkin akan mencuba untuk membunuh diri. Dan ini adalah perkara yang tidak baik lah. Jadi kepada pelajar-pelajar sekalian, jauhi buli dan jangan kamu membuli rakan-rakan kamu. Okey, seterusnya kesan buli kepada pembuli. Yang pertama ialah mungkin mereka akan dirujuk kepada kaunselor untuk mendapatkan sesi kaunseling lah. Okay, tentang masalah yang dihadapi, kenapa jadi macam ni, kenapa suka buli orang dan sebagainya. Seterusnya mereka mungkin akan didenda dengan hukuman rotan dan sebagainya. Okay, seterusnya digantung sekolah. Okay, sekiranya masalah yang kamu lakukan
iaitu buli tu dalam tahap yang serius, mungkin kamu akan digantung sekolah. Yang paling teruk ialah mungkin kamu akan dibuang sekolah. Okey, sekiranya melibatkan pembunuhan dan sebagainya, okey, mungkin kamu akan ditangkap dan dipenjarakan. Okey, bagi remaja biasanya mungkin kamu akan dihantar ke pusat juvana lah bagi pelajar-pelajar bermasalah supaya kamu belajar tentang erti kebaikan di sana. Okey, dengan harapan mungkin kamu akan berubah ke arah yang lebih baik lah. Okey. Okey, jadi apakah cara mengatasi bully dan gangsterism ni? Okey, yang pertama ialah menitik beratkan isu kes bully dalam pelajaran di sekolah. Jadi setiap orang perlulah mengetahui apakah itu bully, apakah itu orang yang dibuli, apakah maksud gangsterism. Okey, supaya kamu dapat mengelakkan perkara-perkara sebegini. Okey, elakkan diri daripada jadi pembuli, elakkan daripada dibuli dan elakkan daripada gangsterism. Seterusnya, mendengar ceramah ataupun kempen anti-bully. Itu adalah tindakan pelajar lah. Jadi tindakan pihak sekolah ialah mengadakan kempen ataupun ceramah untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang bahaya bully. Okey, yang ketiga ialah bijak memilih kawan. Jadi, kamu perlulah bijak untuk memilih rakan, kawan ataupun sahabat, okey, supaya masa depan kamu lebih baiklah. Sekiranya kamu memilih rakan-rakan yang baik, yang jaga solat, yang berdisiplin, mungkin kamu akan terikut untuk pergi ke arah kebaikan lah. Jadi, elakkan memilih rakan-rakan yang bermasalah, yang suka bergaduh dan sebagainya. Yang keempat ialah kerjasama antara pelajar dan pihak sekolah. Okey, dari segi kerjasama ni seperti yang cikgu nyatakan tadi lah. Dari segi ceramah, kempen, sekiranya pihak sekolah mengadakan kempen ataupun ceramah, jadi pelajar perlulah memberi kerjasama dengan menghadiri dan menyertai kempen yang dianjurkan supaya kamu semua mendapat manfaatnya. Okey, akhir sekali ialah ibu bapa perlulah menunjukkan contoh yang baik untuk anak-anak. Jadi, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi, pendidikan anak-anak, perlakuan, sikap sebenarnya dimulakan daripada rumah lagi, daripada rumah. Okey, daripada rumah ada siapa? Ada ibu bapa. Jadi, ibu bapa perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Okey, elakkan daripada menunjukkan pergaduhan, elakkan daripada sering memarahi anak tanpa sebab. Dan jika anak-anak berbuat silap, kamu perlulah ibu bapa perlulah menggunakan cara yang sesuai untuk mendidik anak-anak supaya anak-anak dapat membesar dengan sihat. Okey. Okey, kesimpulannya sebelum cikgu akhiri kelas kita pada hari ini, jadi pelajar-pelajar perlulah mengelakkan diri daripada menjadi pembuli. Sebab apa? Ada pelajar-pelajar ni yang suka membuli. Dijadikan buli sebagai hobi dia. Okey, dia suka buli kawan dia dan sebagainya lah. Jadi kamu perlu mengelakkan buli. Okey, bagi orang yang dibuli pula, kamu perlulah berani. Bukan berani melawan balik. Contohnya kamu ditumbuk, bukannya kamu tumbuk balik, bukan. Kamu perlulah bijak mengatur kata secara berhemah dan berkata tidak supaya kamu dapat mengelakkan diri kamu daripada dibuli. Okey. Sekiranya ada yang mengejek kamu, contohnya kamu gemuk, kamu buruk dan sebagainya, kamu perlu yakin dengan diri kamu sebab fizikal kamu, sikap kamu semua adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi kamu perlulah yakin dengan diri kamu. Okey? Itu sahaja untuk topik kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.